pada dalam semester 4 pada tahun 2022 tahun ni, dan khususnya ditawarkan kepada pelajar yang mengambil kos yang berkait dengan perniagaan. Macam kita orang lah, tuan semua ada ambil perniagaan, keusahawanan lah. Untuk maklumat saudari, teknologi perincitan ini mendedahkan bagaimana teknologi menguasai dunia perincitan pada masa kini. Sebab semuanya sekarang dah ujung jari. Jadi senang je. Orang kedai-kedai runcit pun sekarang boleh pakai teknologi. Ada yang guna paywave. Sekarang siapa yang tak bawa duit pergi kedai runcit pun boleh paywave. So senang. Dengan kata lain, ia merupakan konsep penjualan barangan melalui media elektronik serta penggunaan internet. Subjek ini juga mendedahkan tentang kebaikan dan keburukan e-perincitan kepada masyarakat dan negara. Saya akan mengajukan soalan pertama tanpa melengahkan masa lagi. Apa pandangan Cik berdua tentang pemahaman atau kandungan subjek teknologi perincitan ini dapat menyumbangkan kepada kemajuan dalam sesebuah perniagaan? Depends lah sama ada Cik Najwa atau Cik Atira nak start tu. Cik Najwa macam bersedia tu, boleh start tu. Okay, bagi saya teknologi perincitan ni, of course kita tahu teknologi pada masa kini kita dapat tengok berbanding kepada tahun 2000 tu, perbezaan dia yang amat ketara. Bagus suara? Tak, okey. Saya rasa banyak kebaikan yang kita boleh ketahui dalam kita boleh dapat dalam teknologi perincitan ni, lebih lagi dalam sektor perniagaan ataupun dalam sektor ekonomi. Sebagainya, saya rasa macam kebaikan teknologi perincitan ni dapat memberi banyak kelebihan kepada usahawan ataupun peniaga atau pekedai dalam meningkatkan hasil ekonomi dan jualan diorang. Contoh, kita dulu menggunakan sistem duit kan, kita beli dan bayar menggunakan duit. Tapi sekarang saya dapati setiap kedai tu memang boleh katakan ada sistem online banking, ada sistem touch and go, e-wallet kan. Lebih lagi kita sebagai belia dapat duit e-wallet tu kan, e-belia tu kan. So saya rasa macam teknologi pada masa dulu dengan pada masa sekarang ni sangat-sangat jauh berbeza dan dapat memberi manfaat kepada peniaga dan usahawan pada masa kini lah. Itu pandangan saya. Minta maaf kalau salah silap Tak apa, itu semua pandangan, cadangan lain-lain lah ni, orang lain-lain lah. Jadi, tapi sebelum saya nak ke Cik Atira, sebelum tu boleh Cik Najwa kenalkan diri sikit. Kita orang tak kenal sangat. Tapi tak apa, boleh, tak apa. Saya tahu semangat nak terangkan jawapan kan. Okay, terus tanya soalan kan? Okay, sebelum Sorry. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Nur Najwa binti Muhammad Zamri. Saya adalah graduan Food Service Management dekat UiTM Cawangan Terengganu, kampus Bungun, dan sekarang saya tengah bekerja lah di sebuah company Pizza Hut di Malaysia. Ya, itulah. Asal daripada Terengganu juga? Saya lahir di Johor tapi membesar di tapi sebab tu saya boleh cakap secara orang luar, tapi saya boleh cakap dalam bahasa Terengganu. So boleh lah. Gitu. Cik Atira ni tengok gaya. Okay. Kita boleh teruskan ke Cik Atira dulu. Cerita sikit, sedikit lah pasal diri sendiri dengan nanti kalau nak saya repeat soalan pun boleh juga. Ke dah dapat kecap master course tadi? Saya perkenal diri kan? Okay, saya Nak Atira, student UUM. Saya ambil Operation Management dan sekarang saya dekat UUM. Sekarang saya sama dengan kamu sempat kan semua? Sama lah. So, saya nak jawab soalan tadi ke? Boleh
teruskan. Okay. Macam yang Cik Wawa cakap, sekarang ni ada ePay, QRPay kan. Selain daripada tu, peniaga juga boleh macam dia orang boleh jual online. Dia boleh dengan jualan online tu dia boleh menambahkan pendapatan mereka selain daripada mereka jual secara fizikal face to face di kedai. Itulah pada pandangan saya. Ya, betul lah. Jadi maksudnya dia tak terhad dekat satu tempat je lah. Jadi orang daripada luar, daripada negeri tu pun boleh ni. Jadi saya balik ke Kristina untuk soalan kedua. Silakan Kristina. Okey, Assalamualaikum semua. Untuk soalan yang kedua, bagaimana pula pemahaman khusus ini dapat membantu kerjaya seseorang individu dalam menceburi bidang perniagaan yang melibatkan penggunaan teknologi canggih pada masa kini? Pada pandangan Encik Atirah dan Encik Wawa, apakah pada pandangan Encik Atirah dan Encik Wawa tentang perkara ini? Wawa nak jawab dulu ke saya jawab? Okey, dalam pelajaran ni kita belajar tentang teknologi perincitan. So bila seseorang individu itu bila dia melangkah ke arah pekerjaan, dia dah ada selok-belok sikit tentang pengetahuan tentang teknologi perincitan. So tak ada masalah lah untuk seseorang itu untuk mengaplikasi teknologi yang digunakan oleh majikan mereka. So itu pada pandangan saya. Pandangan Wawa? Saya rasa saya setuju dengan pandangan Cik Atira sebab saya rasa macam bila student belajar pergi kelas belajar mengenai teknologi tu mesti lecturer dia akan tunjuk ilmu-ilmu serta ilmu ataupun ilmu yang dia tak tahu. Macam contoh saya adalah sebenarnya sebelum saya masuk belajar ni saya adalah pengguna teknologi yang biasa-biasa je, macam pun just buka social, just buka TikTok, Facebook, just macam kita tak tahu apa lagi function media sosial yang boleh kita aplikasi kepada kehidupan kita sekarang. Tapi macam saya sekarang, selepas saya belajar dan dapat ilmu macam teknologi semua ni, saya rasa benda ni banyak bagi benefit kepada student. Lain lagi untuk mereka apply dalam bidang pekerjaan. Sebagai contoh, macam saya adalah assistant manager dekat Pizza Hut. So saya boleh mengaplikasikan ilmu-ilmu yang saya belajar terutama dalam Microsoft Word, Excel kan, untuk buat account, balance semua tu kan, skills, stock semua tu. So saya rasa benda tu kalau seseorang tak ada basic benda tu dalam pekerjaan, dia macam zero. Dia kena tanya orang yang lama, orang yang senior dia untuk tanyakan. Tapi kita sebagai fresh graduate kan, kita sebagai fresh graduate ni kenalah menunjukkan apa yang kita dapat, ilmu apa yang kita dapat dalam semasa kita belajar universiti tu, yang untuk kita tunjukkan bahawa dekat semua orang yang kita belajar benda ni. Fresh graduate tak sama macam fresh graduate dulu. Fresh graduate sekarang kita ada improvement untuk kita. Kita ada skill yang kita apply, yang kita belajar daripada universiti untuk kita apply kepada dalam bidang pekerjaan ataupun untuk diri sendiri lah. Macam contoh, saya rasa teknologi macam student, dia mesti akan pandai guna Google Meet, dia akan pandai edit foto, poster semua tu kan. Saya rasa teknologi ni boleh meningkatkan satu inovasi atau kreativiti dalam sesebuah perniagaan ataupun macam memberi idea baru kan, fresh graduate kan. So dia macam membantu jugalah ekonomi negara, terutama dari segi sektor perniagaan. Tak kisahlah sektor perniagaan ke sektor kewangan ke ekonomi ke, saya rasa benda tu salah satu penting dan saya setuju dengan pendapat Cik Atira. Okey, terima kasih Encik Wawa dan Encik Atira atas pandangan yang diberikan. Okey, soalan seterusnya adalah daripada Intan Falisha. Saya akan meneruskan soalan seterusnya.
ada yang mengatakan penggunaan teknologi yang sepenuhnya dalam perniagaan pada masa akan datang akan menyebabkan penggunaan tenaga manusia semakin berkurang. Apa persepsi Cik Wawa tentang pernyataan ini? Saya rasa benda soalan ini saya rasa ada baik dan ada buruknya. Sebagai contoh, saya kata ada baik dan buruknya adalah contoh dari segi baik, kebaikan dia saya rasa benda tu dapat macam mana nak cakap, dia macam meningkatkan sesuatu sistem perniagaan. Sebagai contoh, untuk sekarang kita ada sistem, kalau contoh saya lah, sebagai pengalaman saya sebagai kerja kat Pizza ni, saya rasa sistem bila sesuatu order masuk, contoh order online masuk, kita just dia akan automatic keluar receipt je terus. Keluar receipt dan keluar label untuk kita tag dekat kotak tu. Dan kita tak boleh tahu apa kat kotak tu, tag tu. Kita boleh tengok dekat skrin dekat pizza tu, setiap table tu dia ada skrin dia masing-masing untuk kita tahu apa order masuk. Apa yang pick up, apa yang bandar semua tu, apa yang extra 80 topping semua tu kan. So kita boleh tahu di situ. Kita tak perlu nak refer tanya orang depan. Kita tak perlu refer tanya, kita tak perlu call untuk tanya, Cik nak order ni ke apa ni ke? Melainkan saya rasa benda tu sangat-sangat membantu kepada pekerja lah, macam sistem lah untuk melancarkan sesebuah proses masuk dan keluar jual dia itu. Saya rasa macam tu lah. Tapi untuk keburukannya, saya rasa macam saya setuju dengan soalan tu. Kemungkinan kecanggihan teknologi yang begitu canggih, makin lama makin canggih kan, makin kita improvement kan. Saya rasa benda tu macam boleh menyebabkan kos tenaga buruh tu, kos tenaga buruh ke kos kadar pengangguran, lebih kurang macam tu lah. Saya rasa mungkin dapat meningkatkan juga. Sebab bila teknologi terlampau banyak, jadi kita sebagai tenaga kerja, tenaga manusia ni, kita nak buat apa? Contoh, saya bagi contoh, sebagai contoh di luar negara, di Jepun kalau tak silap saya, kita ada satu kedai convenience, kedai percikan kan, yang tidak menggunakan satu pun usaha tenaga kerja. Dia menggunakan 100% kepada teknologi. Macam contoh, dia masuk dan pembeli masuk dan beli ke barang semua tu, dan dia just scan je. Scan dah bayar, semuanya melibatkan online. Tak ada melibatkan tenaga fizikal, penjualan fizikal ke apa. Saya rasa benda tu pun, saya rasa beri keburukan juga kepada kita. Sebab kita mengikut kadar peratusan penduduk bumi, kita makin lama makin bertambah. Kita makin tambah. Dan itulah, macam makin lama ada yang baby lahir, ada yang mati pula. Macam ada hidup dan ada mati. So yang bila teknologi bertambah canggih ni, kita ni macam terkadang tak ada fungsi juga. Tapi saya rasa macam saya lebih setuju kepada penggunaan teknologi ni. Ia banyak bagi benefit kepada tenaga buruh lah. Sebab kita kan, kita sebagai seorang fresh graduate, kita tahu kita macam ada jugalah ilmu tu, kita tak ada terus. Kita macam still nak gain, kita still nak belajar kan, apa tu, ilmu semua tu. Tapi saya rasa benda ni beri efek jugalah kepada manusia, kepada sistem tenaga manusia. Jadi saya rasa kecanggihan teknologi ni pun kita tak boleh nak bergantung 100%. Sebab teknologi ni tak semestinya dia hidup sentiasa. Dia mesti ada rosak, dia mesti ada time dia rest, dia mesti tak ada dia jam. Jadi kita sebagai manusia, kita harus backup dia. Contohlah saya rasa. Tapi minta maaf lah kalau saya rasa pendapat saya ni macam agak bercanggah. Tapi saya rasa itu pendapat saya dan kita semua ada pendapat masing-masing kan. Tak apa Cik Wawa. Itu pendapat masing-masing. Cik Atira pula, apa pandangan anda tentang pernyataan ini yang mengatakan penggunaan teknologi yang sepenuhnya dalam industri perniagaan ini memberi impak kepada pengurangan tenaga manusia? Okey, pada pandangan saya sama pandangan dengan Cik Wawa tadi. Tapi kadang-kadang teknologi ni dia datang daripada human juga. Dia dicipta oleh manusia juga. So apabila berlaku kerosakan atau sebarang
kerosakanlah yang berlaku terhadap teknologi itu, jadi kita terpaksa menggunakan tenaga manusia untuk membaiki teknologi itu. Dan untuk teknologi itu juga berfungsi, kita juga untuk memerlukan human untuk memfungsikan teknologi itu. Jadi dia macam ada bagi advantage, ada bagi disadvantage terhadap manusia. So dia antara dua lah. Dia lebih kepada macam mana kita mengadaptkan teknologi tu. Kadang-kadang kalau kita adapt sangat, kita akan jadi macam yang Cik Wawa cakap kat Jepun tu, yang kita guna langsung tenaga manusia. Jadi sekarang ni, pada masa sekarang kat Malaysia ni belum ada lagi lah kita mesti guna tenaga manusia tu. Terima kasih Cik Wawa dan Cik Atira. Soalan yang seterusnya saya serahkan kepada rakan setugas saya, Izzati. Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzati binti Syarah Anwar, boleh panggil saya Izzati. Okey, soalan yang seterusnya. Pada pandangan Cik, bagaimana penggunaan teknologi dalam industri perniagaan ini membantu sesebuah perniagaan itu lebih sistematik dan adakah dapat menguruskan operasi perniagaan itu lebih setap? Apakah pandangan Cik Wawa? Saya rasa penggunaan teknologi dapat membantu melancarkan sistem. Dia boleh cakap kan, lebih kurang macam tu kan soalan dia kan. Okey, macam contoh saya bercakap, saya bercerita ni berdasarkan pengalaman saya lah kan. Boleh kan? Saya sebenarnya saya kerja franchise macam food service. Kan saya kan mau kepada food service kan. So saya tahu, bila saya belajar tu saya tahu dari basic hotel, daripada mula first customer sampailah dia punya servis dia yang terakhir tu lah. Tapi saya rasa teknologi ni sangat-sangat memberi kelebihan kepada sistem perniagaan lah, untuk melancarkan sesebuah urusan tu. Macam saya cakap sebelum ni, macam dia tak adalah macam saya nak cakap sebenarnya, dia macam sistem tu lancar lah. Dari satu dia macam meningkatkan hasil penjualan tu, dapat meningkatkan hasil jualan tu. Lepas tu dapat mengurangkan kos kerugian. Sebagai contoh, bila ada contoh saya bagi situation di mana berlakunya kat pizza, bila ada communication macam contoh mesin rosak, teknologi mesin rosak kan, jadi orang kaunter depan ni dia akan bagi arahan, bagi order melalui mulut. Jadi kita sebagai manusia ni, kita ni kadang-kadang ada sifat lupa. Faham tak? Kita sifat lupa, lepas tu kita ada mempunyai kependengaran kita macam kurang sikit kan. Mungkin yang ni nak lebih kecil, yang ni tak nak nenas apa benda semua tu kan. Jadi saya rasa sistem sangat-sangat penting untuk kita apply. Kita apply dalam sesebuah perniagaan lah. Kemungkinan lah saya rasa. Mungkin memang mungkin saya rasa, sebab bila tak ada sistem ni, bila contoh you buat kerja, you just contoh kan, you dapat projek tapi you tak tahu pun apa kriteria yang ada dalam projek, apa yang dia nak, apa syarat-syarat dia, apa yang spesifikasi dia punya kalkulator semua tu kan. Kita tak tahu, kita just masuk macam buat kerja bodoh je, macam masuk okay sign, okay that buat je, kita tak tahu kan. Jadi saya rasa benda sistem ni, sistem sangat-sangat penting dalam sesebuah perniagaan. Saya rasa macam tu lah. Macam ni Cik Atira, saya rasa Cik Atira mungkin ada pandangan lain yang boleh Cik Atira apply, mungkin sebab kita kan dalam bidang yang berbeza kan. Jadi Cik Atira. So saya sebagai apa yang saya belajar dalam operation management kan, macam kita untuk melancarkan satu operasi tu, kita akan ada satu sistem. Macam contoh kita inventory kat manufacturer, kita kat warehouse, kita nak susun stok tu, dan kita nak tahu bila masa untuk kita order stok, bila masa stok tu akan tamat tempoh, berapa kuantiti stok yang kita kena order. So dia ada satu sistem yang kita panggil MRP. Kat sana dia akan automatic kira kepada kita bila sampai masa untuk order stok. Dia akan cakap okey, kita kena order stok berapa jenis, macam-macam
berapa, macam contoh kena order 100 ke untuk 3 bulan. So kita dah tak payah kira secara manual. Kadang-kadang kalau kita kira secara manual, ada yang tersalah, ada yang kurang, ada yang terlebih. So dia apabila kurang dan terlebih, dia akan efek perniagaan seperti kurang profit. Dia macam itulah, dia macam, so teknologi ni banyak beri benefit kepada perniagaan untuk melancarkan proses operasi. Saya tambah sikit boleh tak? Boleh? Dia macam teknologi ni, kalau saya beri contoh, okey, kita contoh kan sekarang kita duduk rumah, ada yang duduk rumah, ada yang ada tempat kerja kan. Kalau kita rasa macam penat, tak rasa macam kita malas nak keluar cari makan, kita just nak biar makanan tu deliver dengan kita kan. Sebab tu akan ada ni Food Panda, sistem Panda, kita ada sistem franchise punya app macam Pizza Hut, KFC, Domino's yang ada delivery di punya sistem di sini lah. Macam tu lah, saya rasa macam teknologi ni sangat-sangat membantu. Macam Cik Atira kata, dia dapat kira stok kan. Macam itulah jadi bila Pizza mengaplikan apa yang patut first in dan first out, dan apa yang patut kita turn over, dan berapa calculate kita punya profit dan berapa cost semua tu. Sebab sesebuah benda yang kita jual tu mesti ada cost je. Macam contoh, dan kita perlu mengikut spec up dia. Bila kita ikut spec up yang telah ditetapkan, yang telah ditetapkan kan, dia macam kita tahu berapa profit, berapa loss, berapa dia punya kita dividen yang kita dapatkan daripada semua tu. Jadi saya rasa benda tu sangat-sangat penting dalam sesebuah saya rasa macam teknologi apa ya? Teknologi printing teknologi printer tu sangat-sangat penting dalam bidang perniagaan. Dalam bidang contoh bidang pemakanan, dalam bidang kesihatan pun ada teknologi dia orang sendiri. Dalam bisnes bidang apa lagi? Saya tak tahu lah, tapi dalam semua sektor bidang saya rasa semua ada sistem masing-masing yang perlu mereka patuhi dan mengikut SOP dan prosedur yang telah ditetapkan. Saya rasa macam tu lah. Yang betul tu pandangan Cik Najwa dengan Cik Atira. Kita tengok lebih teknologi kan lebih sistematik kan. So kita macam Nabi kata tu buku kepada teknologi dulu kan. Okey, soalan terakhir kita akan pas kepada Cik Intan. Okay, hai everyone. Sorry lambat. Kita buka kereta kamera kan. Okay, soalan Intan nak bertanya dekat pilih siapa sekejap. Okay, Intan nak bertanya sedikit aktiviti awal lah. Lodo sekali sentak lodo betul kan. Okay, udah. Okay, soalan Intan berkaitan dengan apakah risiko yang bakal dihadapi oleh usahawan dan masyarakat sekiranya teknologi dalam perniagaan ini berkembang maju? Boleh tak? Boleh ulang balik soalan dia macam lagi sangat. Oh, lagi lah. Biasalah orang kedap sana tak ada. Tak ada apa lah. Okay, soalan dia macam ni. Berbunyi, apakah risiko yang bakal dihadapi oleh usahawan dan masyarakat sekiranya teknologi dalam perniagaan ni berkembang maju? Sekarang kan zaman dulu macam kita lihat, zaman dulu tak ada teknologi ni macam ni, tak ada pun teknologi yang sangat-sangat canggih macam sekarang ni. Jadi sekarang ni bila teknologi sangat-sangat canggih, apa pandangan anda? Apa risiko? Cik Atira jawab dulu kan? Cik Atira jawab dulu boleh? Cik Atira boleh pun? Oh boleh, mana-mana pun boleh. Saya okey. Risiko kan, dia macam bagi risiko terhadap masyarakat ke tadi, kepada masyarakat. Ya betul. Terhadap masyarakat. Usahawan kan ada apa yang risiko usahawan dapat dengan masyarakat pendapat? Dia macam bagi masyarakat yang duduk dekat, bagi golongan kita lah,
dia macam bagi benefit kepada kita, kita tahu sistem tu macam mana memudahkan kita untuk membuat pembayaran, untuk membeli makanan dan untuk membeli barang. Semua tu lah. Lebih-lebih teknologi peruncitan dia akan bagi benefit kepada dia akan bagi benefit kepada peniaga. Tetapi kepada golongan yang tua macam mak dengan ayah kita, mereka kadang-kadang susah untuk adapt penggunaan teknologi. Kadang-kadang mereka pun tak ada phone. Macam mana dia nak adapt, tapi dengan perkembangan teknologi ni, dia macam perkembangan teknologi dia akan mengurangkan cara yang lama. So dia akan susah bagi golongan tua untuk membuat pembayaran ke apa. Kadang-kadang sekarang pun ada kedai yang tak nak terima cash kan. So dia orang susah lah bagi dia orang, sebab kadang-kadang mereka pun tak ada phone untuk nak bayar. Jadi macam tu lah yang saya rasa Cik Wawa tolong tambah. Boleh tambah. Saya dapat idea sikit daripada Cik Atira cakap kan. Macam contoh, yelah golongan warga emas kan, diorang dibesarkan dengan cara macam tu. Contoh, dia punya sistem pengajaran dalam dekat sekolah tu berbeza dengan cara kita belajar dekat sekolah sekarang kan. Saya rasa teknologi dan tenaga manusia ni sangat-sangat memerlukan each other. Sebab boleh jadi bila kalau contoh seorang warga emas pergi sebuah kedai yang tak ada, macam contoh yang saya cakap dekat Korea tu kan, dekat Jepun tu kan, boleh jadi dia jadi blur. Faham tak? Dia jadi blur. Kita tak tahu. Dia just screen je kan. Just tekan je. Jadi kadang-kadang orang tua ni mata tak nampak. Kadang-kadang tulisan dalam digital ni kecil je. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai golongan belia ni, kadang-kadang ada ilmu tu benda tu kan. Saya rasa satu lagi mereka ni golongan warga emas ni dia beri pendedahan tentang teknologi, dan mereka kadang kan mereka rasa macam benda tu tidak penting untuk mereka, sebab mereka boleh je hidup tanpa telefon kan. Dia just telefon Nokia 3310 tu yang biasa tu, mereka boleh je hidup. Tapi kita sebagai manusia, kita sebagai golongan belia baru dengan penambahan teknologi yang masih begitu canggih, makin canggih kan, makin lama makin canggih kan. Jadi saya rasa risiko tu macam Cik Atira cakap lah tadi, saya setuju sangat. Dan Cik Atira bercerita risiko terhadap masyarakat. Jadi saya rasa pendapat saya untuk risiko kepada usahawan, okey, usahawan. Apa itu usahawan dia? Usahawan tu dia sebenarnya, saya rasa dia bila bergelar usahawan ataupun kita buat satu bisnes, kita mesti get ready dengan risk. Kita mesti get ready dengan segala risiko yang akan datang. Sama ada risiko tu boleh melibatkan kerugian berjuta-juta, ataupun kita boleh melibatkan satu ancaman ke, macam contoh customer complain ke apa ke, kita tak tahu. Mungkin kita terdedah dengan risiko bencana alam, tak tahu kan. Macam contoh kita buat perniagaan tu, tempat tu strategik tak, macam tak semestinya tempat tu terlalu strategik, dia tak kena tau macam bencana alam tu. Kita banyak terdedah dengan risiko tu. So sebagai seorang usahawan ni, dia kena get ready dari segi fizikal dan mental. Macam tu. Saya rasa risiko terhadap usahawan tu always ada. Dia always ada. You tanya je lah dekat bisnes usahawan mana yang dia jual produk, lagi usahawan yang yang lokal tu kan, yang jual produk sendiri kan, dia ada yang reseller balik produk tu, ada yang dia buat produk tu, dia mesti ada proses, dia mesti ada kos, dia mesti ada untung dan rugi semua tu. Saya rasa usahawan ni dia tak boleh fikir pasal risiko, dia tak boleh fikir, dia kena fikir jalan untuk improve produk dia, jalan untuk improve sistem dia. Saya rasa macam tu lah. Tapi saya rasa usahawan tu sendiri kena, tak semestinya kena diterima, faham tak? Ada je usahawan yang kalau kita tengok macam, saya bukan nak macam menghukum bangsa-bangsa lain kan, tapi kita boleh tengok sendiri. Kebanyakan bangsa kita macam bahasa Melayu, tapi saya tidak menghukum semua, saya hukum segelintir. Ada yang buka ada yang baru buka kedai
dan menganggap sale diorang tu macam sale berjuta-juta. Macam sale yang dekat pasar raya tu. Diorang macam, aku buka kedai ucik ni, aku nak sale aku RM50,000, RM1,000, kau punya. Tapi mereka tak tahu, mereka kurang, ada yang ada ilmu, ada yang tidak. Tapi macam contoh, sistem disiplin diorang pun ada related juga kan. Macam itulah. Saya rasa ada baik dan ada buruk juga teknologi peruncitan ni kepada perniagaan dalam menyumbang sektor ekonomi negara. Okey, terima kasih Cik Nazim dan Cik Tira. Saya nak tambah sikit. Boleh silakan. Makin less cepat. Dia macam, contoh kalau tak ada usahawan kan. Usahawan dia macam kita jual dekat Shopee. Shopee tu macam teknologi kan juga. Kita kena perlu usahawan ni bukan dia dapat bulan-bulan profit. Macam contoh dia jual 50. Dia bukan dapat 50 tu. Dia akan dapat separuh ataupun suku sahaja. So itulah risiko yang usahawan perlu buat. Sebab dia perlu bayar cukai lekut. Kos-kos yang tak macam contoh dalam Panda tu, you bukan exactly contoh jualan kita adalah RM15. Kita RM15 jualan kita jual tu bukan sepertinya kita dapat bulat-bulat RM15 tu. Kita kena bayar kos kepada Foodpanda, kita kena bayar kos kepada rider, dan kita kena bayar kos kita punya bahan mentah tu semua tu. Betul tak Cik Tira? Cik Tira belajar pasal operation manager kan? Management kan? Ya, betul-betul. Dia lebih kepada kerugian lah sedikit kadang-kadang bagi peruncit yang kecil yang berniaga secara kecil-kecilan. Kadang-kadang mereka kena scam, macam tak dapat untung, semua ambil dekat Shopee. Kadang-kadang mereka dapat zero profit. Tapi sebab itulah kesian dekat usahawan yang kecil-kecil ni yang guna teknologi ni kan, macam Shopee, Foodpanda, sebab mereka kadang-kadang tak dapat, kadang-kadang dapat sikit. So itulah. Okey. Tadi itu pandangan berkaitan dengan usahawan masyarakat. Okey, saya nak tahu secara peribadi dia. Dekat cerita dengan Encik Najwa. Ada okey dengan teknologi yang berkembang pada masa sekarang ni? Saya rasa untuk jawab soalan tu, saya rasa macam saya sebagai sekolah golongan belia yang dah dari kecil terdedah dengan teknologi semua tu kan, saya rasa benda ni saya okey. Saya rasa benda teknologi peruncitan ni boleh follow lah dengan setiap masa. Ya boleh, tapi saya bimbang untuk golongan yang belia yang kurang ilmu, yang jenis kurang sikit pun ada. Kan kita ada orang-orang macam tu kan. Jadi saya rasa teknologi peruncitan ni sangat patut diberi pendedahan kepada student lah. Dan lagi macam student dan juga orang luar. Sebab sebenarnya tak semestinya apa yang kita belajar dekat U ni kita tak boleh apply. Sebenarnya banyak lagi benda yang kita belajar dan benda yang kita akan belajar kita boleh apply untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat, untuk negara kan. Macam saya rasa benda ni saya okey dan saya sangat-sangat macam mana? Saya okey lah, kini saya setuju lah teknologi peruncitan ni dapat memberi banyak kebaikan kepada semua sektor, setuju lagi dalam sektor So Cik Tira mana? Okey tak kalau dari teknologi perkembangan yang sekarang nak pesan untuk diri Cik Tira sekarang? Saya ketinggalan zaman tau, saya cakap. Sebab sekarang ni saya cakap betul lah, sekarang ni baru saya faham macam mana nak guna QRP, nak guna pay-in tu. Sebab saya ni ketinggalan zaman macam orang tua kan. Padahal Zaman ni tau, saya pun sama juga kadang-kadang. Cuma pergi betul, yang lain semua sama juga kan. apa kita kena saya selalu adapt diri saya. Oh, banyak lagi benda aku kena belajar. Tak semestinya aku pandai bab-bab. Contoh bab-bab online, bab-bab editing semuanya aku pro. No, ada lagi orang hebat dari kita dalam ada lagi berkat. Kita ni kena adapt lah dari kita ni. Macam kita sentiasa belajar. Jangan pernah sombong dengan ilmu ni. Sebab ilmu ni tak pernah habis. Macam tu. Sampai kita masuk kubur tak ada lagi. Ya, itu dah memang kena kan.
Okey, terima kasih kepada Cik Atira dan Cik Najwa atas penjelasan saya ringkas, padat dan lepas sekali. Okey, saya serahkan kepada Hakim pula. Nampaknya banyak benda yang kita dapat, kita congkil, kita korek malam ni Betul. Semangat Hakim, pusing-pusing yang berpusing. Mendengar. Dia macam, memang tak boleh